Kalau dia bagi makanan pun sifat dia Rabb. Kalau kita sembah dia, sifat dia Ilah. Kalau dia bagi makanan, bagi rezeki, bagi hujan, dia rububiyah, dia Rabb dia, sifat mendidik, sifat menjaga, sifat dia menjaga kita semua. Kalau kita apa hak tak? Kalau kita sebut kita meletakkan hak kepada Allah, Allah makhluk lah. Sebab ada orang lain meletak hak kat dia. Jadi ingatlah baik. Tapi sifat kita ni sebagai hamba dia kepada Allah, Allah boleh kata kat kita, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ihdinas siratal mustaqim. Tu janji Allah kepada kita kalau kita semayang baik-baik, insya-Allah ihdinas siratal mustaqim tu kita akan dapat insya-Allah. Wallahu a'lam. Hati-hati kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab soalan berkaitan bagaimana cara untuk memudahkan solat tahajud, solat qiyam ni. Solat qiyam ni kita selalu jelas untuk qiyamul lail kan. Anda tunjukkan kepada diri sendiri dan juga ikhwan akhwat sekalian. Mungkin antara cara-cara yang kita mungkin boleh praktikan itu dari sana kita tidur awal. Tidur awal supaya kita bangun awal kan. Tidur awal, tidur pada awal waktu, pada awal malam lah. Dan sebelum tidur tu kita doakan, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak bangun malam ni, aku banyak berdosa dengan Kau kan. Aku hamba yang paling lemah di sisi Kau, ya Allah. Sedekahlah aku pada waktu sekian-sekian, contoh pada waktu pukul 3 pagi contoh ya. Dan kalau misalnya kita sedar awal kan, sedar awal dan kita tidur balik, waktu pagi ni lihatlah kita nak bangun kan, sebab kita kena, syaitan masa tu memang goda gila-gila kan. Jadi kita kena bermujahadah. Dan untuk sebenarnya kedatangan bulan Ramadan ni, saya rasa bulan yang penuh keberkatan ni kan, bulan yang kita mudah untuk lakukan ibadat kan, tarawihnya, tahajudnya dan sebagainya. Sedekah tadi sebelum bersahur tu kita cuba qiyamul lail, insya-Allah. Assalamualaikum. Kenapa ketawa? Saya tak tahu. Baiklah tuan-tuan yang dikasihi, soalan-soalan yang diberikan tadi antaranya telah terangkum dalam pusingan ketiga kita, pusingan akhir. Dan saya tengok masa dah pun kita memang dah dekat benar dah, masa nak habis. Jadi pusingan ketiga ni kita kata penutup lah, Ustaz ya. So saya serahkan kepada ahli panel apa dia wasiat terakhir. Ya. Wasiat terakhir ya. Sebelum habisnya forum ni, bukan habisnya ahli panel. Sebelum habisnya forum, jangan salah faham, sebelum habisnya kita tangguhkan forum kita ni dalam masa lebih kurang 2 minit Ustaz. Tak nak banyak-banyak sebab kita pun dah ni ada anak kecil ya, anak kecil tu ada anak besar dan sebagainya, yang lapar dan sebagainya. Baik ya. Silakan Ustaz, 2 minit seorang terus ya. Dan jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tausiah terakhir mungkin lepas ni tak tahu ada program mak. InsyaAllah mudah-mudahan boleh balik ya tahun ni. Dah balik lah, tak tahan balik lah 4 bulan lebih. Dia begini, dalam solat kita akan khusyuk. Tapi apakah itu khusyuk? Khusyuk tu tak semestinya kita merasai solat kita khusyuk. Banyak kalau kita semayang kan, semayang, aku khusyuk, sangat sonok semayang khusyuk ni. Tak semestinya itu khusyuk. Dan tak semestinya juga kalau kita rasa semayang tu rasa kosong, tak ada perasaan apa pun ni, tak semestinya juga itu tidak khusyuk. Memang susah khusyuk ni. Dan sebab itulah kita katakan tadi, perasaan kita secara masing-masing ala hiddah dengan Allah Ta'ala betul-betul perasaan yang unik. Sehingga seorang suami tak mampu untuk mengetahui perasaan isterinya di hadapan Allah Ta'ala. Seorang isteri pun tak mampu mengetahui perasaan suami di hadapan Allah Ta'ala, tak tahu. Dalam kata-kata suami isteri di antara dua insan yang paling rapat suami isteri lah kan?
Maknanya dalam itu pun perasaannya tak tahu. Jadi bila mana kita semayang rasa seronok, kita rasa macam aku khusyuk, sikit perasaan tu. Sikit. Tu gana dia cakap aku ni. Tu maknanya tahan sikit. Tahan sikit. Perasaan tu. Sebab takut-takut kita terjatuh ke lembah riak. Okey. Kalau kita semayang, rasa perasaan tu kosong, rasa kering. Tak apa, semayang ni rasa macam apa benda ni? Kita tengok dah salam. Okey. Perasaan tu perlu ada tapi berkadaran supaya tidak terjatuh ke lembah. Silakan promosi yang ketiga. Promosi tu. Supaya kita tak jatuh ke lembah perasaan satu lagi, iaitu putus asa. Wal kunut. Sebab kadang-kadang kalau kita beribadat, kita tak rasa samarah daripada ibadat kita tu. Kalau kita melayani perasaan itu, kita akan putus asa. Itu adalah permulaan atau pintu ataupun langkah-langkah pertama untuk berputus asa kepada rahmat Allah. Maka siapa yang berputus asa untuk mengharapkan rahmat Allah, jadilah baginya akan rahmat itu. Jadi itulah khusyuk ni. Jadi maknanya sekarang ni kalau itu pertama. Tausiah yang kedua sikit. Tausiah yang kedua adalah sembahyang itu yang dikehendaki daripadanya adalah khusyuk. Tanpa khusyuk tak sempurna sembahyang. Sembahyang itu wajib. Maka untuk menyempurnakan kewajiban sembahyang, wajib pula untuk mendapatkan khusyuk. Salah satu cara utama untuk mendapatkan khusyuk adalah dengan mulazamah zikir. Seumpama berjihad sekarang ini tidak wajib. Tak wajib berjihad. Jihad kita tak wajib. Sebab apa? Sebab tak mampu. Umat Islam masih dalam keadaan lemah. Tapi tak bermakna terlepas langsung tanggungjawab itu. Oleh kerana jihad tak wajib, alasannya sebab umat Islam lemah. Maka yang wajib sekarang adalah untuk memperkuatkan saf ketenteraan umat Islam. Sehingga dah kuat saf tentera umat Islam, baru wajib. Jadi hukum kita tu sama juga dengan solat, kias gitu. Maknanya khusyuk itu adalah wajib. Okay, kalau kata begitu, untuk mencapai khusyuk perlulah solat itu wajib khusyuk. Untuk mencapai khusyuk, kaedahnya adalah mulazamah zikir. Maka sebab itulah dalam ahli tasawuf, mereka mengutamakan mulazamah zikir berbanding ibadat-ibadat yang lain. Sebab bila zikir itu telah sebati dengan jiwa manusia, mudah untuk mendapatkan samarah daripada semua ibadat yang dilakukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati majlis kita, merahmati semua orang yang mendengarnya, merahmati semua orang yang disampaikan kepada yang disampaikan. Okey, sehinggalah ke tiada penghujungnya ila masya-Allah. Allah Ta'ala merahmati rumah ini dan ahlinya dan keluarganya serta zuriatnya. Allah Ta'ala merahmati kita semua, ahli keluarga kita, zuriat kita, sanak-saudara kita. Dan Allah Ta'ala memberkati segala perkara yang kita pelajari dan kita timba di dunia ini. Mudah-mudahan segalanya melimpahkan nur maghfirah, nur ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala terimalah amalan kita ini sebagai tanda pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, kalau kita nak ungkit, jangan ungkit dengan manusia, tapi ungkitlah dengan Allah. Sesungguhnya mengungkit dengan Allah adalah kaedah kita bermanja dengan Allah kita. Aku qali hada, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah Muhammad ibn Abdullah wa ala ashabihi kafah. Wasiat-wasiat ni orang mati. Tapi sebenarnya kalau wasiat, kalau kita ikut bahasa Quran, ialah wasiat berbeza dengan nasihat. Nasihat ni dia, kalau wasiat ni termasuk umur dunia wa ukhrawi. Nasihat ni mungkin perkara umur dunia saja. Wala asrin innal insana fi khusr, itu hingga kalau kita baca tafsir Kathir. Anda tak ada apa nak wasiatkan, melainkan nak wasiat diri anda sendirilah. Dan anda beritahu kepada semua, nak pesan dan nak nasihatkan kepada semua syabab, termasuk diri anda, terutama di rumah anda, terutama semua-semuanya bagi syabab. Kita tahu bahawa solat Jumaat itu bab ni yang paling kurang di kalangan syabab. Wasiat benda lain pun panjang, baik wasiat benda yang pendekatan kita.
kita ni payah sangat nak, kita terlampau payah untuk solat di masjid. Di rumah kadang-kadang adalah kita buat.